لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Bagaimana pagi ni? Dapur pun gelap, nampak ya? Dapur pun gelap, cuaca pun sangat sejuk. Harap-harap semuanya sudah bangun daripada katil masing-masing ke tengok kuliah Ustazah ni daripada atas katil. Belum bangun lagi. Kan? Tengoklah, tak apalah malam-malam bangun, dalam selimut pun boleh lah. Tapi Ustazah tak boleh. Kalau Ustazah mengajar dekat atas katil lah, tak tahu apa jadi. Kan? Tak tahu apa jadi. Okey, baik, kita lihat siapa-siapa yang bersama dengan kita pada pagi ini. Boleh kita keluarkan teman-teman kita. Kita ada Emma Zafira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan tak lupa juga di situ kita ada Kak Nur Kamariah kita. Macam lama saya tak nampak Kak Nur Kamariah dia. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan sahabat-sahabat. Ada love, ada bunga, ada love, ada hujan, awan yang berserta dengan hujan. Semoga Ustazah sihat selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan Kak Nur. Okey, mudah-mudahan Kak Nur juga sihat. InsyaAllah. Kalau esok Kak Nur
Tak ada apa-apa, kita jumpa, okey? Dekat kuliah, Cikgu Fran. Seterusnya kita ada Nurbaini, Kak Nurbaini kita. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Kak Zah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria di pagi yang dingin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zah. Dingin-dingin pun kena ceria juga kan. Dia tak boleh kalau dingin, kalau beku jadi lain. Kak Noh apa? Saya di office sekarang, seminggu lebih tak masuk office. Allah cia. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada Kak Noh. Besok datang tak Kak Noh? Cik tanya kat sini Tak apa, tak apalah. Tu belakang tabir. Okay. Baik, macam mana pagi ni? Kita mulakan di pengajian di muka surat yang keberapa? Hari ni tak ramai ya kerana hujan ke? Ramai penting ya hari ni. Hari ni muka surat berapa Kak Noh? Kak Noh Masya Allah dekat office pun boleh lagi join kita. Rajin Kak Noh. Muka surat berapa kita pagi ni? Hmm. Okay. Macam mana? Muka surat berapa? Ada tak jawapan? Muka surat 423. Ustazah, okay. Apa lagi? Kak Zah, last week Ustazah stop muka surat 423. Kalau Ustazah tak skip lah. Oh lah, pandai sekarang ya. Dah tahu dah taktik saya skip tak skip tu. Kalau tak skip lah. 420 berapa tadi? Tapi saya rasa hari ni Ustazah masuk point D. Ya ke? Tak adalah. Pandai je Kak Zah ni. 423. Hmm. Tapi Ustazah lain lah. Ustazah tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak tahu nak cakap mana. Cik Salimah tak ada Cik Salimah? Kalau Cik Salimah ada geng lah. Tak ada geng hari ni. Okey. Kita masih lagi menyambung perbincangan di poin kita yang C. Silap tekaan itu Kak Zah. Kita masih lagi membincangkan poin kita yang C. Bertajuk Tatayum Puncak Tingkatan Cinta. Namun pada pagi ini saya akan menyimpulkan perbincangan di poin tersebut. Iaitu kalau saya lah kita berada di muka surat 438. Yang mana saya akan mulakan perbincangan dari hal ini sebagaimana syafaat syirik. Okey, hal ini sebagaimana syafaat syirik. Muka surat berapa? Kalau Kak Zah dengan Kak Baini, Kak Noh, 423 juga atau bagaimana? Muka surat berapa? Hal ini, perenggan cuba cari perenggan. Hal ini sebagaimana syafaat syirik yang batil. Muka surat 423. Perenggan yang keberapa Kak Zah? Pertama, okay, muka surat 423, second last paragraph Ustazah. Okey, baik. Muka surat 223 juga. Baik, tapi Ustazah muka surat 438. Okey, dia macam mana? Second last paragraph ataupun third paragraph? Sama je lah ya di situ. Baik, yang penting kita akan mulakan pengajian dari muka surat 438. Begitu juga di sini teman-teman kita muka suratnya 423. Cuba cari di perenggan yang ketiga ataupun kedua terakhirlah sebagaimana yang Kak Nur nyatakan di situ. Tetapi jika sesiapa yang muka suratnya sama dengan Ustazah iaitu 438, kita berada di perenggan yang pertama. Okey, kita berada di perenggan yang pertama. Yang mana kita akan mulakan perbincangan dengan hal ini sebagaimana syafaat syirik yang batil. Okey, syafaat syirik. Syafaat syirik di sini dia kata adalah satu hal. Sedangkan syafaat yang benar di sisi yang lain kerana ia didapatkan dengan tauhid. Jadi kita ada dua bentuk syafaat. Kalau ingat minggu lepas kita bincangkan tentang apa? Ataupun ayat-ayat Al-Quran tentang apa? Boleh letakkan di ruangan komen? Minggu lepas kan, Ustazah ada bentangkan beberapa ayat Al-Quran sebagaimana yang juga terdapat dalam kitab kita.
Kita bincang tentang apa? Tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan apa? Yang ada syafi', ada wali, dua dua lafaz itu kan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya di sini surah Yunus ayat yang ketiga, surah As-Sajdah ayat yang keempat, surah Al-An'am ayat yang ke-51, surah Az-Zumar ayat 43 dan jugalah surah Al-Jathiyah ayat yang ke-10. Kesemua ayat itu minggu lepas kita bincangkan, ianya berkaitan tentang apa? Boleh letakkan di ruangan komen? Mm-mm. Tahu tak? Tahu tak? Ingat tak? Sebelum Ustazah masuk pada slide Ustazah, di sini ada sesiapa nak berikan jawapan. Kalau tak ingat, letak tak ingat. Jadi kita tak waste time. Tentang syirik. Okey. Tentang syirik. Selain itu, percubaan yang baik selain itu, yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada perbahasan sebelumnya. Bagaimana? Kak Nur ingat tak? Oh, agak lambat ya hari ini jawapan. Okey, Kak Baini. Tak ada yang dapat memberi pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tepat ya, ini yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi, ayat-ayat yang dikemukakan kepada kita, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan kepada kita. Contohnya surah Yunus ayat yang ketiga, surah As-Sajdah ayat yang keempat. Ayat-ayat ini ingin mengingatkan kepada kita ketika kita dalam keadaan yang ingin meminta pertolongan, ingin meminta perlindungan, hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kerana Allah itulah yang Maha Pemberi syafaat. Syafaat ni maksudnya pertolongannya. Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang Maha memberikan perlindungan kepada para hamba-Nya. Dan saya juga dah bincangkan kalau seseorang yang mana meminta pertolongan kepada selain Allah, mereka ini telah melakukan kesyirikan. Barulah masuk kepada topik syirik tu, topik syirik lah di situ kan Kak Zah. Jadi kita nampak di sini pada perbincangan pagi ini ingin menjelaskan kepada kita tentang syafaat syirik. Okey, ada satu perkara. Kemudian kita juga ada syafaat yang benar yang berada di sisi yang lain. Kerana ia didapatkan dengan tauhid. Jadi senang kita faham begini. Jika syafaat syirik ini kita lakukan, itu merupakan syafaat yang batil. Bermakna kita minta syafaat ni pertolongan ya, kita minta syafaat daripada makhluk yang kita agungkan. Contoh minggu lepas saya dah sebutkan berkaitan dengan minta kat pokok lah, senang itu contoh yang paling mudah lah yang saya nak bagi supaya kita boleh mudah faham. Pokok juga yang disalahkan, tak ada lah. So kita kata minta syafaat, pergi dekat pokok, minta pertolongan. Pokok engkau ni besar, aku tengok kan ramai orang minta hajat dekat tempat engkau ni. Jadi kau bagilah pada aku dengan syafaat, kau bagilah pada aku dengan pertolongan. Maknanya gitu. So dalam keadaan yang begini, perlakuan tersebut kita kata ini adalah syafaat syirik yang batil. Okey, tak boleh menggunakan hal yang sedemikian. Kemudian kita ada syafaat yang benar. Syafaat yang benar inilah yang kita kata meminta pertolongan hanya kepada Allah menerusi doa-doa kita. Kan kadang-kadang kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, ya Allah kau berikanlah aku bantuan, kau kabulkanlah setiap hajat-hajat aku, ataupun dalam doa yang kita minta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ini semua bentuk-bentuk doa yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi syafaat yang begini, pertolongan yang begini kita kata ianya adalah pertolongan yang didapatkan dengan tauhid.
Okey, pertolongan yang kita dapatkan dengan tauhid. Dan inilah yang dikata dasar atau pokok yang membezakan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa saja yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Baik, sekarang kita ada ada dua keadaan yang mana menunjukkan kepada kita inilah sesiapa yang melakukan syafaat syirik, dia adalah ahli syirik. Sesiapa yang melakukan syafaat yang benar itu tadi, maka dia telah melakukan syafaat yang berdasarkan kepada tauhid. Baik, ini kita nampak begini. Bagaimana perbezaan tersebut dapat kita lihat? Dalam kitab tidak ada ya, Ustazah letakkan di slide Ustazah di sini supaya kita dapat membezakan bagaimana ahli tauhid yang beramal dengan syafaat itu dan juga bagaimana ahli yang melakukan kesyirikan sehingga kita dapat bezakan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Ada dua kategori itu tadi. Satu kita lihat pada ahli tauhid terlebih dahulu. Ahli tauhid di sini, kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah, kita hanya meminta bantuan kepada Allah semata-mata. Itu yang pertama. Okay, yang pertama ni mesti kita pegang betul-betul. Maksudnya kita nak minta bantuan kepada Allah semata-mata itu ialah berkaitan dengan apa-apa yang mana manusia tak mampu untuk memberikan bantuan kepada kita. Contoh, mengabulkan doa, mengabulkan hajat. Ini semua perkara-perkara yang mana manusia tak mampu untuk berikan bantuan kepada kita. Okey, kalaupun kita kata, habis saya minta tolong dia supaya dia melindungi saya. Contoh kan, kita minta bantuan polis lah contoh, ni senang. Polis ke, kita minta bantuan daripada bapa kita kan. Abah nanti kan kita tolong protect tolong tengok adakah itu kita kata perbuatan yang syirik? Itu tidak. Itu tidak. Kerana dalam hal-hal yang begini ialah sesuatu yang perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Perkara yang mampu diberikan oleh manusia. Namun, kita kena ingat juga sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Pertama sekali, tentu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan itu. Kemudian, bila kita minta bantuan kepada manusia, itu merupakan usaha kita. Masuk kepada next step lah, kita panggil begitu. Mula-mula apa pun sebelum kita buat, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kau permudahkan, kau berikan kepada aku dengan perlindungan kerana engkaulah sebaik-baik pelindung untuk aku. Okey, kita minta begitu. Tapi kemudian nanti kita pasti akan bertemu dengan seseorang kan. Boleh tak awak tolong saya? Tolong gini. Begitu kan keadaannya. So itu tak mengapa. Tak menjadi masalah. Cuma tak bolehlah kalau kita menggunakan cara-cara yang salah. Kita nantilah itu pada ahli syirik nanti kita akan bincangkan. Baik, seterusnya yang kedua ialah kita minta nasihat ahli ilmu dan orang soleh. Ini juga dibenarkan, tak jadi masalah. Kan pada ahli tauhid itu nasihat ahli ilmu dan orang soleh. Yang kedua. So bila kita nak minta pertolongan, kita minta nasihat di sini, kita minta kepada orang yang dia memiliki ilmu. Orang-orang yang soleh. Ini juga boleh kita kata sebagai usaha, contoh macam mana kata, kita jumpa dengan kaunselor. Okey, itu contoh yang terbaik boleh saya berikan. Ini bermakna kita minta pendapat daripada orang yang bijak, orang yang pakar dalam bidang dia ketika kita nak masalah kita diselesaikan. Jadi ataupun kita jumpa dengan ustaz, dengan ustazah yang kita faham bahawa dia itu memiliki kepakaran dalam isu yang kita sedang hadapi. Lalu kita datang kepada mereka ini, kita minta bantuan, kita minta pertolongan kepada mereka agar memberikan pencerahan supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. So, perkara-perkara ini boleh sahaja. Okey, baik, seterusnya. Yang ketiga, usaha dengan cara yang bertepatan dengan syariat. Ini kita dah bincangkanlah pada minggu lepas. Kita usaha menggunakan cara-cara yang bertepatan. Bila kita berjumpa dengan ahli ilmu ataupun orang soleh ini, biasanya mereka akan memberikan kepada kita dengan nasihat bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Jadi, jika cara yang diberikan kepada kita tidak ada kena-mengena dengan
sebarang bentuk kesyirikan yang bertepatan dengan syariat dan bertepatan dengan syariat, maka cara tersebut dipersilakan untuk kita lakukan. Tetapi jika cara-cara itu adalah cara yang dah terkeluar daripada hal syariat. Contoh menggunakan benda najis lah. Dulu saya pernah ada orang ceritakan kepada saya, uh, dia kata suami dia sakit. Suami dia sakit. Jadi bila suami dia sakit ni, macam terkena sampuk lah gitu kan. Kita ni kalau sakit-sakit buat-buat gini, terkena sampuk je, terkena sampuk. Jadi dia jumpa dengan seseorang ini, dia kata, kalau nak baik kena minum darah. Kalau nak baik kena minum darah. Jadi dia beri darah tu minum kepada suaminya. Baik tu baik, baik tu baik. Tapi kemudian setelah sembuh tu kita dapati dia malas solat, pemarah, kan? Cara macam itulah dia memberi kesan kepada diri si suami itu. Jadi kita nampak gini, sebenarnya asalnya, namun dia beritahu pada saya lah dulu dia jahil, dia tak tahu semua kan, dia rasa berdosa lah, dia sebut begitulah kepada saya. Tapi ini yang pentingnya saya kata ilmu. Bila kita ada ilmu dan saat kita nak menyelesaikan masalah yang mungkin kita rasa tak ada jalan keluar, bila ada ilmu, apa pun cadangan yang diberikan kepada kita, kita akan meletakkan cadangan itu adakah ianya berada di atas batas syariat ataupun tidak. Ataukah cara penyelesaian itu terkeluar daripada batas syariat. Sebab darah ini najis ya, kita tak boleh nak consume darah tu macam tu, tak boleh, najis. Jadi bila makan, bila minum tu kan, dia ada jugalah unsur-unsur menyeru. Ni juga perkara-perkara yang saya rasa sensitif lah, saya tak boleh sebut secara live lah dekat sini. So kita nampak dalam keadaan yang sedemikian, kalau cara itu ianya terkeluar daripada batas syariat. Syariat meletakkan batasnya begini, iaitu menggunakan perkara yang halal. Apa-apa nak usaha, pastikan ianya bertepatan dengan hukum-hukum yang dibolehkan. Jika tak boleh, maknanya dah menggunakan benda-benda yang najis, ada unsur seru menyeru, inilah yang kita kata ia boleh masuk kepada ahli syirik. Part yang kedua. Di sini. Bila kita mula minta bantuan pada makhluk, iaitu contoh syaitan, jin dan orang yang mensyirikkan Allah. Maka di sini bila kita nak bezakan syafaat yang syirik dan syafaat yang benar, kita berpandukan kepada dua perkara ini. Jika perkara tersebut ada unsur menyeru, minta bantuan kepada syaitan, minta kepada orang yang mensyirikkan kepada Allah, kemudian menggunakan hal-hal ataupun cara-cara yang kita tahu ini najis, ini dosa, ini haram, kan? Menggunakan cara-cara yang begitu, ia boleh termasuk dalam kategori syafaat yang syirik. Tetapi jika bersih, caranya, kaedahnya, kan daripada perkara-perkara yang haram itu tadi, kita boleh masukkan ia pada kategori ahli tauhid. Bermakna begini ya muslimah, bila kita nak berusaha meminta pertolongan dan sebagainya, kita pastikan kita berada pada kotak yang pertama itu, iaitu ahli tauhid. Jangan masuk kepada kotak ahli syirik. Kan? Sebab ada dua kotak tau kat situ, ahli tauhid dan ahli syirik. Kalau kita masuk pada ahli syirik, di sinilah kita dapati bahawa berlaku perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan akidah kita. Yang mana kita dah bincangkan pada minggu lepas, seboleh mana kita ingin jauhi diri kita daripada menggunakan cara-cara yang sedemikian. Okey, baik, seterusnya ya, kita lihat pada kitab kita di sini. Intinya daripada perbincangan tadi kan tentang syafaat syirik dan syafaat yang benar, hakikat penghambaan iaitu pengibadatan itu tidak akan terwujud dengan perbuatan menyekutukan Allah dalam kecintaan. Kenapa kita menjauhi perbuatan syafaat yang boleh memasukkan kita dalam kotak ahli syirik itu? Kerana kita tahu bila kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita perlu bersih daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Maka di sini pengibadatan kita ianya tertumpu kepada hanya kepada
kecintaan ni yang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh bila kita nak beribadah kepada Allah, kemudian kita mula melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kecintaan tersebut. Apa yang mencemarkan ia? Perbuatan yang mensyirikkan Allah. Sebab itu di sini ya, kita lihat daripada apa yang saya ringkaskanlah menerusi perenggan yang sedang saya baca ini. Tidak wujud dengan perbuatan syirik dalam kecintaan. Bila kita nak beribadah kepada Allah, yang mana kita tahu ibadah kepada Allah itu dibuat kerana kita cinta kepada Allah, dia tidak boleh diwujudkan dengan kesyirikan. Ia perlu bersih daripada perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu beza dengan isu yang mencintai kerana Allah. Jadi di sini kata oleh itu, maaf kita masuk ya pada perenggan kita di sini. Hal ini berbeza dengan mencintai, okey, hal ini berbeza dengan mencintai kerana Allah. Berbeza. Kalau kita melakukan sesuatu yang ada kecintaan kerana Allah, yang merupakan konsekuensi dan kelaziman dari peribadatan kepada Allah. Oleh kerana itu, iman tidak akan sempurna, melainkan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkedepankan cinta tersebut melebihi cintanya kepada peribadi, orang tua maupun anak. Sebab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian dari mencintai Allah. So dia kata, begitu juga dengan cinta-cinta lain dalam ketaatan kepada Allah dan yang dilakukan kerananya. Baik, di sini ya, kita lihat di slide saya yang tidak ada dalam kitab, saya ada tambah sedikitlah penerangan. Berbeza. Orang yang mana dia beribadah kepada Allah, kemudian ia mewujudkan kesyirikan dalam kecintaannya itu, perkara ini adalah perkara yang salah. Namun berbeza dengan isu bila kita mencintai kerana Allah. Mencintai maknanya kita buat sesuatu kepada seseorang itu kerana kita sayang dia kerana Allah. Itu perkara-perkara yang begini ada. Okay, dalam pembelajaran ataupun dalam akidah, dalam syariat kita. Maka dia kata mencintai kerana Allah adalah cara untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Sebagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kan? Itu kerana Allah. Itu adalah satu bentuk kesempurnaan iman. Bahkan dalam kecintaan kita ini, dia mesti cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dia perlu melebihi daripada segala-galanya. Daripada kita nak cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada anak-anak. Namun, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia perlu melebihi daripada segala-galanya. Maka ini kita panggil sebagai cara kecintaan yang perlu dimiliki ataupun rasa keimanan, kecintaan yang perlu dimiliki oleh muslimah-muslimah yang beriman kepada Allah. Sebelum kita nak letakkan mak ayah kita pada kecintaan yang nombor satu, kita perlu letakkan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tepat rasa cinta tu kan. Tetapi kita tak menafikan saya cinta mak ayah saya kerana Allah, kerana Rasulullah yang perintahkan. Itu betul. Kerana dengan meletakkan sedemikian, itulah cara untuk kita mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi di sini contoh kita lihat. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini kita perlu rujuk kepada surah Ali Imran ayat yang ke-31. Okey, boleh kita buka Al-Quran kita masing-masing? Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Sebenarnya ayat ini saya rasa famous lah. Kita semua ramai-ramai kita semua tahu, ramai antara kita yang tahu surah Ali Imran ayat yang ke-31 di sini. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, itu surah Ali Imran ayat yang ke-31 tentang cara bagaimana kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Sebab tu pertama,
bila kita ni nak merealisasikan kecintaan kita kepada Allah, kita juga perlu pastikan di situ ialah kita ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jika kamu benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ya muslimah dalam hidup ini kita tak mungkin akan ikut orang yang kita tak suka. Dia begitu. Kan dia standard dia macam itu. Kita akan ikut orang yang kita cinta, yang kita suka, yang bila kita nampak kita rasa tenang. Begitulah rata-ratanya kita tak jadi orang yang kalau tak suka tu kan kita tetap ikut kan. Tak suka tak sukalah. Sebab kalau kita tak suka, kemudian kita ikut, dia akan menambah kesakitan dalam hati. Padahal kita nak jaga hati kita ni. Dia macam tu kan. Kita nak jaga hati kita. Tapi kalau kita dah tak suka, masih lagi ikut, masih lagi duduk, masih lagi berkawan, nanti dalam hati ni kan, dia akan jadi benda yang mengumpat-ngumpat tau, dia macam tu. Dia akan jadi benda yang mengeji-mengejek, menyampah dalam hatilah, menyampah, tak suka. Macam itu keadaannya. Sebab itu di sini, Nabi ingatkan pada kita, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku bermakna ikutilah ajaran aku. Bila kita ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna kita merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi kena ikut. Cinta ni dia tak semata-mata kita rasa. Dia tak semata-mata kita kata, aku sukalah dia, aku cinta lagi dia. Cinta dia tak gitu. Tapi cinta ini adalah sesuatu yang akan buat kita bersungguh-sungguh, berkorban untuk orang yang kita cintai. Dia biasanya begitu. Tapi kalau kita tak sanggup untuk berkorban, untuk bersungguh-sungguh, melakukan sesuatu untuk orang yang kita kata kita cinta, itu belum lagi dinamakan sebagai cinta. Sebab itu dalam hidup kita ni ya kan muslimah, kita sanggup tahu melakukan apa saja untuk ibu bapa kita. Kerana apa kita cinta? Kalau kita sebagai ibu bapa, kita sanggup kadang-kadang ikat perut tak makan, simpan duit untuk anak-anak kita. Kan kita begitu. Kerana apa kita sanggup begitu? Itu kita kata mengorbankan. Kalau kita ikut logik, buat apa aku nak simpan duit untuk anak aku? Pandai-pandailah dia kan, gitu kan. Ataupun kita sebagai anak, buat apa aku nak tolong mak aku? Buat apa nak tolong bapa aku? Pandai-pandailah. Diorang pun ada kaki kan, ada dua tangan, boleh apa cari duit sendiri. Kita mungkin akan kata gitu. Tetapi kenapa kita boleh berkorban, kita mampu untuk berbakti, kita boleh memperuntukkan masa, melakukan apa sahaja, untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita contohnya juga ya, kerana cinta. Kita sanggup melakukan semua itu. Jadi cinta ini dia bukan hanya berada pada bibir kita. Kan I love you, you love me bukan gitu saja. Tetapi bagaimana kita merealisasikan kecintaan. Sama juga dalam hal ini. Kalau kita kata kita cinta kepada Allah, bagaimana kita merealisasikan kecintaan tersebut? Tadi pertama kita dah belajar, jangan buat perkara syirik. Itu bentuk kecintaan kita. Sedikit pun kita kalau boleh tak nak. Sebab tu dosa ni, syirik kecil pun kalau boleh kita tak nak buat dalam hidup kita. Kan? Mungkin orang kata, alah syirik kecil tu tak load. Dia bukan pasal loading tak loading tau muslimah. Dia bukan pasal itu. Tetapi lah, kalau kita sayang atau cinta kepada Allah, saya menggunakan perkataan cinta kerana kita sedang membincangkan tentang tatayum. Tatayum inilah cinta yang paling berada di tingkatan yang paling tinggi, iaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna orang yang berada pada tingkatan tatayum ini yang sangat tinggi tahu tingkatan dia, dia tak mungkin untuk melakukan perkara-perkara syirik walaupun sedikit. Walaupun syirik itu kecil. Kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita lihat di sini, kalau kita kata kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat apa yang Nabi suruh, kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Bahkan kita janganlah menggunakan ataupun menyandarkan apa-apa perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tak suruh, jangan sesekali kita kata Nabi suruh. Kan bermakna kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan guna kata-kata yang kata, tak sebab kita cinta kepada Nabi, sebab tu kita guna nama Nabi. Tak boleh macam itu. Mana-mana orang pun dia tak boleh terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ingatkan kepada kita, sesiapa yang sengaja berbohong atas namaku,
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama aku, maka siap sedialah tempatnya di dalam api neraka. Tempat duduknya dalam api neraka. Ini ancaman keras daripada Nabi SAW. Maka sebab tu kita perlu hati-hati dalam kita nak meletakkan kecintaan kita ini kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita mencintai dalam keadaan kita ni tak meletakkan sesuatu tu pada tempat yang betul. Benarlah kita kata cinta itu buta, tetapi jangan sampai kita ni sendiri yang jadi buta. Kan? Kita jadi buta sampai kita tak nampak mana yang betul, mana yang salah. Itu pun masalah. Namun di sini kecintaan kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW, ianya memerlukan kepada kecelikan. Okey, mata yang celik, hati yang celik ketika mencintai. Barulah tepat. Di situ kita kata cinta yang betul-betul kerana Allah. Tapi kalau kita ni dalam keadaan kita cinta sangat-sangat sehingga buat kita buta, mata kita dan juga hati kita tak nampak kebenaran dan apa-apa sahaja yang orang kata ni daripada Nabi, ini disandarkan kepada Nabi, kita terima, ini tak betul. Ini cara cinta yang salah. Jadi kita perlu hati-hati kerana Nabi tak terima. Sesiapa pun tak boleh terima. Kita kan, cuba kita lihat pada diri kita sendiri sajalah muslimah. Kita ni kalau ada orang tiba-tiba, dia menyandarkan sesuatu kepada diri kita yang mana kita tak pernah cakap pun. Kalau saya pun saya marah. Dia kata, Saudara Sakinah cakap benda gini, benda ni bagus kau buat lah, Saudara Sakinah cakap gini. Saya tak pernah kata sedemikian. Tapi bila ada orang yang menggunakan nama saya, contohnya kan, nama kita ni, kita rasa apa pada waktu tu? Kita rasa terfitnah, kan? Rasa terfitnah, rasa teraniaya. Aku tak cakap gini tau, tapi orang cakap aku cakap gini. Kita marah kan? Kita marah. Pertama sekali kita akan rasa macam, kenapalah manusia ni? Kenapalah manusia ni menggunakan nama kita? Padahal kita tak langsung ada memberikan saranan atau memberikan kata-kata yang sedemikian. Jadi sebab itu dalam agama, pengamalan agama kita, cara kita mencintai Nabi SAW pun begitu. Jangan kita menggunakan nama Nabi SAW ini lalu kita menyandarkan ia kepada sesuatu yang tidak benar. Kalau begitu caranya, ini bukan cinta Nabi ya. Cinta Nabi tak begitu. Kerana Nabi dah ajarkan kepada kita bagaimana caranya. Iaitu pertama, cinta kepada Allah, ikut kepada apa yang Nabi ajar. Orang yang begini, bila dia benar-benar melakukan sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali Imran itu tadi kan, Allah kata, yaghfir lakum yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Tapi syaratnya tadi pertama apa? Cinta kita ikut kepada Nabi SAW kerana kita cinta kepada Nabi itu tadi kan, kemudian Allah akan cinta kepada kita. Ini tatayum kita kata. Okey, Allah akan cinta kepada kita, kemudian yaghfir lakum, bahkan Allah akan mengampuni kalian pada dosa-dosa yang kalian lakukan. Okey, yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha mengasihani. Jadi dalam hal-hal yang begini, keadaan-keadaan yang begini, sangat kehati-hatian kita tu sangat perlu kita letakkan pada diri kita. Baik, seterusnya kalau kita lihat di dalam kitab kita di sini diterangkan kepada kita, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Nabi SAW ada menyebutkan tentang 3 orang yang memiliki kemanisan iman. Ini kita panggil sebagai kemanisan iman dalam kecintaan itu. Baik, Nabi SAW menyebutkan, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab kita ya, di situ ada menjelaskan kepada kita bahawa la yajidu halawatal imani illa man kana fihi thalasu khisalin. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu yang berada pada poin yang pertama. Okey, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Maknanya tidak ada yang kita cintai dalam hidup kita ini yang sangat-sangat ialah Allah dan Nabi SAW. Dengan cara yang sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran itu tadi ya, iaitu
kita ikut kepada ajaran Nabi SAW, Allah akan cinta kepada kita semula dan Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Antara caranya begitulah. Baik, seterusnya Nabi kata yang kedua ialah seseorang yang mencintai orang lain kerana Allah. Kalau kita lihat dalam kitab menggunakan lafaz yang begini, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini juga tanda kita memiliki kemanisan iman, iaitu bila kita mencintai seseorang yang mana kecintaan tersebut ada dalam hati kita kepada dia ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana duit, bukan kerana kedudukan dia, bukan kerana orang itu cantik, bukan kerana dia pandai, bukan kerana dia ini adalah orang yang kita kata boleh bantu kita sebab tu kita sayang dia, bukan begitu. Tetapi kita cinta kepada orang tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada di dalam hati kita dengan rasa yang sedemikian, maka inilah juga tanda orang yang memiliki kemanisan iman. Seterusnya yang ketiga di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita wa ayyakraha ayyarji'a fil kufri ba'da id anqazahu Allah min kama yakrahu ayyulqa finnar. Iaitu yang ketiga ini ialah orang yang mana dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia daripada setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang 3 tanda orang yang dia memiliki kemanisan iman. Okey? 1, orang itu dia cinta Allah dan juga dia cinta kepada Rasulullah yang mana kecintaannya melebihi daripada segala-galanya. Kecintaannya kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi melebihi segala-galanya. Baik, yang kedua, kita cinta, kita suka, kita sayang kepada seseorang kerana Allah, bukan kerana kedudukan dia, bukan kerana apa yang dia miliki, bukan kerana dia boleh tolong kita, bukan kerana hal-hal keduniaan itu, bukan kerana itu. Dan yang ketiga ialah orang yang mana dia benci kepada kekufuran. Okey, mungkin kita pernah buat perkara syirik. Mungkin kita pernah melakukan perkara syirik. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hidayah. Kita ada kesedaran, lalu kita tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik tersebut sehingga perbuatan itu menyebabkan kita terselamat. Kita tinggalkan perbuatan syirik itu menjadikan kita orang yang terselamat daripada masuk dalam api neraka. Jadi Allah dah selamatkan kita. Sejak hari itu, kita pun memiliki rasa benci pada perbuatan syirik ini sehingga tak ada rasa langsung untuk kembali kepada kesyirikan tersebut. Sebagaimana kita ni memiliki rasa benci dilemparkan ke dalam api neraka. Kerana kita tahu, kita kalau buat perkara syirik, Allah akan masukkan kita dalam api neraka dalam keadaan yang kekal. Jadi, adakah kita suka dengan situasi itu? Kita kata, sudah tentu saya tak suka dengan situasi kena masuk dalam api neraka dalam keadaan yang kekal dan saya benci, sangat benci dengan perkara tersebut. Jadi inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Kalau begitu situasinya, kita benci dengan kekufuran, kita benci dengan kesyirikan, sebagaimana kita benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka itu tadi, ini tanda kita memiliki kemanisan iman. 3 itu. Okey, jadi usaha untuk kita memilikinya. Dan dalam kitab kita ini ada mendatangkan kepada kita dengan beberapa lagi hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya di situ disebutkan man ahabba lillah, sesiapa yang mencintai kerana Allah, wa abghada lillah, dan sesiapa yang dia membenci kerana Allah, wa a'ta lillah, dan sesiapa yang dia memberi kerana Allah, faqad wa mana'a lillah, dan dia pun mencegah sesuatu kerana Allah, faqad istakmalal iman, maka sesungguhnya orang ini dia telah menyempurnakan keimanannya.
Sebab itu kita kata orang yang begini dia berada pada tingkatan tatayyum. Yang mana dia beribadah kepada Allah kerana kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa-apa yang dia lakukan ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia suka kerana Allah, bila dia benci kerana Allah, bila dia nak memberi sesuatu juga kerana Allah, dan bila dia menarik tangannya, maknanya tak nak beri apa-apa tu kan, dia mencegah dirinya daripada melakukan sesuatu juga kerana Allah. Jika begitu keadaan orang ini, maka Nabi kata apa? Dia memiliki kesempurnaan iman. Baik, seterusnya. Pada hadis yang kedua di sini Nabi sebutkan, ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Tidaklah terdapat dua orang yang saling mencintai kerana Allah, melainkan yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling besar rasa cintanya kepada sahabatnya. Okey, sekarang kita nampak dalam hadis ini Nabi ingatkan kepada kita, ada dua orang yang saling mencintai. Tetapi orang yang paling kuat cintanya kepada temannya ini kan, yang mana kerana Allah, maka orang itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua kita kata mencintai kerana Allah, saling mencintai. Tetapi jika orang yang A cinta dia kerana Allah untuk kawan dia yang B ini lebih kuat, tak, maknanya tak sedahsyatlah yang kawan dia yang B kan. Orang yang A ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini kita mengambil kesimpulan yang begini. Kecintaan ini, rasa cinta ni dia bukan sesuatu yang kita kata main-main tau. Bukan perkara yang main-main. Okey, saya nak tutup perbincangan pada pagi ini. Dia bukan sesuatu yang kita kata main-main, yang tak ada manfaatnya dalam kehidupan kita, kan? Dia bukan begitu. Orang yang mana dia ini memiliki rasa cinta dalam hati dia, itu merupakan anugerah yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup dia. Jadi muslimah boleh buang ni surah Ali Imran ayat yang ke-31 tu. Dia mengganggu saya lah. Boleh kita letakkan ni. Okey, terima kasih. Jadi kita nampak begini, bila seseorang dia ini memiliki rasa cinta yang sangat mendalam dalam hati dia untuk sesuatu ataupun kepada seseorang, ia bukan sesuatu yang kita kata permainan, tetapi amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita jaga. Jika betul rasa cinta tu tadi kan, yang ada dalam hati kita kepada seseorang, kepada sesuatu, yang mana tadi diingatkan kepada kita, cinta kerana Allah, kan, cinta kerana Allah, maka akan benarlah perasaan-perasaan lain yang ada dalam hati kita. Iaitu kalau seseorang dia dah mula cinta kerana Allah, dia boleh jadi orang yang membenci kerana Allah. Dan bila seseorang dia sudah memberi kerana Allah, dia juga boleh menjadi orang yang menahan tangannya ataupun menahan sesuatu tindakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bermakna setiap urusan hidup kita ini tidak ada yang lari ataupun tidak ada yang boleh kita kata mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Setiap sesuatu yang kita buat, kita niatkan kerana Allah. Kita usaha muslimah daripada hari ini kerana Allah. Saya suka orang tu kerana Allah. Saya benci kerana Allah. Saya nak bagi ni kerana Allah. Saya nak menahan diri saya daripada melakukan sesuatu juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kerana Allah ni lah, maksudnya kalau kita benci, kita ambil benci kalau kita benci kerana Allah, bermakna di situ ada dosa. Okey, ada dosa yang dilakukan, ada perkara-perkara yang kita kata melibatkan kepada hukum hakam yang dilanggar, yang menyebabkan kita jadi benci. Itu maksudnya kita benci kerana Allah. Okey? Cinta juga sama. Kita kata kenapa kita cinta dekat orang itu? Kerana dia adalah orang yang soleh, dia orang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan pahala. Jika berkaitan dengan pahala, kita cinta. Jika berkaitan dengan dosa, kita benci.
Tetapi kenapa kita benci? Kenapa kita cinta? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Sebab kalau kita tidak ada, uh, nak panggil apa ya benda ni garis panduan lah. Kalau kita tidak ada garis panduan yang begini, kita akan jadi orang yang kalau kita nak suka, kita suka siapa-siapa yang kita nak suka. Tak kira dia ahli maksiat, dia buat syirik, kita akan suka. Dia begitu kan? Tetapi kerana kita ada garis panduan yang begini yang diberikan oleh Nabi SAW, kita akan lebih berhati-hati pada siapa kita nak suka, pada siapa kita nak cinta. Sama juga, kita ni benci kan? Kita tak benci orang tu saja-saja. Kenapa kita benci? Kerana dia ada buat perkara yang maksiat. Okey, itu tepat. Baru betul. Kita faham kan? Kenapa kita tak suka? Oh, sebab dia ada buat perkara-perkara, dia tipu, dia fitnah orang. Itu betul. Kita benci pada tempat yang betul. Orang yang begini, dia takkan benci orang sesuka hati. Kalau tidak, orang yang soleh, kan? Orang yang soleh, orang yang baik, dia akan benci juga. Kenapa kau benci dia? Tak suka dia baik sangat. Aduh, ya, leceh kan gitu kan? Tak sukalah dia. Kenapa tak suka? Entahlah, aku tak suka sebab baik sangat. Benci orang-orang baik ni. Nampak tak? Dia tak meletakkan perasaan dia pada tempat yang betul. Hatinya rosak. Hatinya bermasalah. Jadi di sini kita jelas, orang yang dia suka, yang dia ada rasa suka, yang dia ada rasa benci, dia akan letakkan rasa-rasa ini di tempat yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu, bila kita beribadah kepada Allah, okey, ia adalah ibadah yang berasaskan kepada kecintaan yang tinggi. Jadi, bila kita nak mendapatkan kecintaan yang tinggi itu tadi, kita juga perlu pastikan yang ada di sekitar kita ini ianya mendapat kecintaan dan kebencian yang betul. Kalau kita cinta kepada kecintaan kita ini kita berikan kepada sesuka hati, letakkan pada suka hati, pada benda-benda maksiat pun kita suka, kita cinta, itu salah. Bagaimana kita nak mendapatkan rasa ibadah kepada Allah pada tingkat tatayum kalau begitu? Kan? Contoh tadi juga saya berikan. Kalau kita nak benci kepada orang benci siapa saja, bahkan orang yang baik, orang yang soleh pun kita benci, bukan pelaku maksiat pun kita nak benci, bagaimana tatayum tu kita nak peroleh? Sebab tu di sini keadaan-keadaan tersebut perlu kita jaga. Rasa-rasa ni kan, kecintaan tadi bagi memelihara rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Nabi ingatkan orang yang dia cinta kerana Allah, dia benci kerana Allah, dia adalah orang yang mana memberi kerana Allah dan dia mencegah dirinya melakukan sesuatu kerana Allah. Orang ini memiliki kesempurnaan iman. Bila dia ada kesempurnaan iman, bermakna orang ini juga memiliki tingkatan cinta yang paling tinggi, iaitu tatayum. Sehingga bila dia beribadah kepada Allah, ibadahnya adalah ibadah yang sangat cantik kerana dia melakukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita kan atas apa yang telah kita bincangkan ya pada pagi ini dan juga pada sesi-sesi yang lepas. Kerana seingat saya ya, bahagian C ini kita bincangkan hampir 3 minggu lah ke 4 minggu lah, nak dekat sebulan juga kita bincangkan bahagian C iaitu tingkatan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mudah-mudahan saya harapkan dengan penjelasan-penjelasan dan juga penambahan-penambahan yang diberikan kepada kita itu tadi, ianya dapat memberikan kefahaman, dapat memberikan kepada kita dengan kekuatan, juga motivasi diri yang tinggi untuk kita terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Nak diingatkan juga ini adalah kuliah kita yang terakhir sebab nanti Ustazah akan cuti rehat. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi di bulan September ya, insyaAllah. Jadi kuliah direhatkan sepanjang bulan Ogos. Dan insyaAllah nanti kalau tidak ada apa-apa, kalau saya dapat mengajar semula sebagaimana biasanya, insyaAllah kita akan mulakan pada bulan September. Jika tidak nanti sila dapatkan
maklumat ya daripada pihak masjid, sebab biasanya masjid akan maklumkan bila kuliah saya akan dibuka. Okey muslimah, itu sahaja. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon dapat doakan bagi kesihatan saya, dipermudahkan semuanya, apa-apa yang ingin saya lakukan. Jadi insya-Allah kita jumpa nanti jika dipanjangkan usia. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.